Assalamualaikum, saya Muhammad Akram bin Idris, nombor metrik 274379. Dan hari ini kita akan mengupas mengenai pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Seperti umum tahu, pembinaan negara adalah berdasarkan rukun negara melalui strategi penyusunan semula masyarakat di bawah program ekonomi dasar baru pada tahun 1970, dan ianya mempunyai 3 ciri-ciri utama yang kita perlu hasilkan, iaitu masyarakat dalam sebuah negara hidup dalam keadaan yang bersatu padu tanpa berlaku sebarang diskriminasi dan perpecahan, sama ada baik dari kaum ataupun bangsa. Yang kedua adalah rakyat haruslah berkongsi pegangan kepada satu ideologi yang sama. Dan yang ketiga, rakyat haruslah percaya terhadap sistem pemerintahan dan undang-undang negara yang telah ditetapkan. Konsep negara bangsa dilihat sebagai bangsa idaman yang diimpikan oleh sesebuah negara yang berkonsepkan satu bangsa yang mempunyai identiti yang sama. Secara amnya, konsep ini menjerumus kepada sesebuah negara berdaulat dan rakyatnya hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh sentimen-sentimen perkauman, keturunan, agama, bangsa, budaya, wilayah dan lain-lain yang kita sendiri boleh lihat boleh membawa kepada perpecahan. Pembinaan ini juga mempunyai konsep, iaitu bangsa, iaitu kesatuan manusia yang hidup di dalam sesebuah negara, kumpulan besar yang akhirnya terikat dengan perkongsian identiti sebagai satu kumpulan manusia. Konsep negara juga adalah sebuah wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang ditadbir oleh pihak yang dipilih sebagai kerajaan. Sesebuah negara juga mempunyai latar belakang fahaman politik, sosial dan budaya, sosial ekonomi, dan ianya tidak ditadbir atau diganggu oleh mana-mana pentadbiran negara luar. Konsep negara bangsa juga kita boleh takrifkan sebagai satu proses yang melahirkan bangsa baru dan mewujudkan sebuah negara yang mempunyai kedaulatan, di mana semua rakyatnya disatukan melalui ikatan-ikatan seperti budaya, bangsa dan nilai-nilai yang diambil kira dari bangsa tersebut. Tujuan utama pembinaan bangsa adalah untuk menghasilkan perasaan taat dan setia terhadap perpaduan dan pertubuhan sesuatu bangsa yang lain. Tujuan utama pembinaan bangsa adalah untuk melahirkan perasaan taat dan setia terhadap perpaduan dan pertubuhan suatu bangsa lain, yang mana sesebuah negara menurut undang-undang haruslah mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai kepadatan penduduk, rakyat, wilayah atau persempadanan, kerajaan dan kedaulatan. Manakala bagi membentuk pembinaan bangsa, sesebuah negara haruslah mempunyai 4 ciri utama, iaitu bina negara, bina bangsa, penyertaan rakyat, pengagihan nilai-nilai murni dalam masyarakat. Dan bagi mencapai pembentukan negara bangsa ini, kita perlu menolak unsur-unsur yang negatif dan perlu menerapkan beberapa nilai, iaitu tolak ansur yang merupakan kunci utama dalam mencapai kesepakatan dan keharmonian bersama sebagai sebuah keluarga besar di dalam negara ini. Namun masih ada segelintir pihak yang cuba memecah belahkan keharmonian dan kesepakatan rakyat ini, baik dari segi politik ataupun dari segi keganasan, yang cuba mempersoalkan hak keistimewaan orang-orang Melayu dan institusi beraja di negara ini, meskipun ianya telah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, yang mana bahasa kebangsaan adalah bahasa Bunda,
bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, dan juga agama Islam adalah agama rasmi bagi negara. Setelah itu, kita sebagai rakyat haruslah bersyukur mempunyai negara yang aman dan makmur. Yang kita kecap selama ini adalah hasil daripada usaha-usaha orang-orang yang sebelum ini. Dan kata pepatah, di mana kita berpijak, di situlah langit dijunjung. Jadi ianya perlulah kita semai dan kita perlu jaga supaya negara kita tidak diintai oleh mana-mana pihak yang cuba untuk mengganggu gugat keselamatan negara ataupun cuba merampas kita punya keharmonian. Oleh itu, setakat ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.